Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun di dalam tidur, situ dah. Betul tak? Adapun di dalam tidur yakni adapun melihatnya Allah Ta'ala di dalam tidur. Masih lagi dalam bicara ru'yatullah, yakni wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah Ta'ala yajuzu an yura. Setengah daripada barang yang wajib oleh mengiktikadkan akan dia. Wajib kita kena berpegang dalam hati kita anna Allah Ta'ala akan bahawasanya Allah Ta'ala tu yajuzu harus an yura, bahawa dilihat, dinampak. Ru'yah bermakna idrak. Itu kita telah jelas dah. Tu. Baik. Tetapi hak hari itunya dia kata barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam jaga pada dunia ni lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak pada kupunya. Walaupun harus dapat nampak Allah Ta'ala di dunia, tetapi tidak berlaku perkara tersebut melainkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak Allah Ta'ala dalam jaga tu tidak berlaku melainkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa dakwa kata saya nampak tu, nampak lagu mana dalam jaga gini dengan mata kepala ni, dengan mata kepala ni basar. Baik. Kalau gitu hari ininya adapun di dalam tidur, yakni adapun mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala tu di dalam tidur.
Dalam tidur, yakni di dalam mimpi lah. Maksud kata dalam tidur ni iaitu di dalam mimpi. Dalam mimpi. Maka tiada khilaf pada harusnya melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Tiada khilaf. Mana tidak berlaku perselisihan pendapat oleh ulama kata tak boleh lihat ke, tak ada. Semua ulama kata harus pada akal dan harus pada adab. Tu. Adapun lihat Allah Ta'ala dalam jaga, itu harus pada akal, mustahil pada adab, lain daripada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus pada akal, harus pada adab. Apa? Melihat Allah ketika mana di dunia. Adapun kita melihat Allah Ta'ala di dunia sekarang dengan mata kepala dalam jaga, itu mustahil pada akal, harus pada akal, mustahil pada adab. Jangan begitu kan tu. Harus pada akal tapi mustahil pada adab. Apa? Tak berlaku tak berlaku benda tu. Baik. Adapun dapat nampak Allah Ta'ala dalam tidur, yang dalam mimpi, maka tiada khilaf pada harusnya melihat. Dan jatuhnya, yakni berlaku. Jatuh tu dengan mana berlaku dah. Dan jatuhnya, yakni berlakunya nampak Allah Ta'ala. Tu tiada khilaf. Dan lagi akan dilihatkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh mukminun di dalam akhirat dengan tiada kaifiat. Tapi sebelum daripada kita masuk dan lagi itu, ada tak ia tulis angka 1? Ada deh. Ia tulis angka 1 situ tu. Molek juga kalau kita tengok di luar tu, dia kata qauluhu, bermula perkataan musannif. Adapun di dalam tidur, yakni adapun mendakwa dapat nampak Allah Ta'ala dalam tidur, gitu. Maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya, yakni maka tiada berselisih pendapat oleh ulama pada harusnya, yakni harus pada akal dan harus pada adab, tiada berkhilaf oleh ulama. Lagi pula berlakunya, yakni tiada khilaf ulama pada jatuhnya, ni berlakunya dan yang dilihatkan dia. Tu yang dia mari ambil dhabit ni dalam kitab Hasyiah Baijuri Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, di atas kitab Kifayatil Awam. Pada muka surat 80. Kalau kita ada kitab Arab tu boleh buka lah. Kalau kita ada kitab Arab. Baik. Dan yang dilihatkan dia, dia Allah tu di dalam tidur, yakni di dalam mimpi lah. Maksud dalam tidur ni, yakni di dalam mimpi. Jika ada ia lihat dalam mimpi tu dengan wajah, yakni dengan jalan yang tiada mustahil atas Allah Ta'ala. Ia lihat tu la yastahil, in kana biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala. Gitu. Dalam Arabnya bunyi lagu itulah. In kana biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala. Jika dapat nampak Allah Ta'ala tu dalam mimpi tu di atas wajah yang tidak mustahil di atas Allah Ta'ala. Mana? Tidak mustahil atas Allah Ta'ala, yakni bersalahan tak serupa akan makhluk. Itu maknanya. Kalau lihat Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, itu lain tu nanti ni. Tu nanti tengok. Ada lagi tu. Ada lagi perbahasannya. Tengok Allah Ta'ala atau nampak Allah Ta'ala dalam mimpi ni. Maka iaitu apa yang dilihat tadi tu.
Iyalah subhanahu wa ta'ala. Tu dah Allah ta'ala. Gitu. Fahuwa huwa ta'ala. Gitu. Dalam ibarat Arab dia kata, in kana biwajhin la yastahilu alaihi ta'ala fahuwa huwa ta'ala. Maka jika dia mimpi nampak Allah Ta'ala dalam mimpi itu atas jalan yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala. Apa? Bukan serupa dengan makhluk. Nah, mana bukan serupa dengan makhluk? Tak berjisim, tak berjirim, nah, tidak berarak, tidak berwarna. Ya. Tidak mustahil. Silap tu. Kalau yang mustahil itu silap. Yang tidak mustahil, yang tiada mustahil. Dia tinggal tiada ni. Kena tambah tu. Kalau kitab Rumi dia tak ada tiada, kena tambah tiada. Dalam kitab tu pun gitu juga. Ada. Ni ada deh. Ada. Yang tiada mustahil bukan yang mustahil. Kalau yang mustahil itu makna serupa makhluk Nah, kalau dia tengok Allah Ta'ala atas wajah mustahil mana? Ada kepala, ada tangan, ada betih, berjisim, berjiring. Tu atas wajah mustahil. Ini atas wajah dengan wajah yang tiada mustahil. Mana tiada mustahil? Yang ni tak berjisim, tak berjiring. Itu orang panggil atas wajah tiada mustahil. Nah, dah. Tu. Maka iaitu yang dilihat dalam mimpi tu ialah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Ta'ala tu. Gitu ya. Dah. Ni dalam mimpi ni. Dalam mimpi jaga-jaga. Dan jika tiada begitu, lagu mana? Jika tiada begitu. Yani, jika tiada dilihatkan dia Allah Ta'ala tu di dalam tidur dengan wajah yang tiada mustahil. Dengan makna yang mustahil. Gitu. Dengan makna yang mustahil. Dengan wajah yang mustahil. Dan jika tiada begitu, tidak dia nampak Allah Ta'ala dalam mimpi itu atas wajah yang tiada mustahil. Bahkan atas wajah yang mustahil. Mana? Serupa makhluk Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jisim, jiring. Lagu mana? Cahaya berjisim jiring. Ya. Jisim jiring cahaya. Nanti dulu. Kau dulu. Payah sikit ni. Tepi ni payah sikit. Sama. Sama. Dan jika tiada begitu, yang ni apa? Tidak dia nampak Allah Ta'ala dalam mimpi itu atas wajah yang tiada mustahil. Bahkan atas wajah mustahil. Lagu mana atas wajah mustahil? Tengok, dia taswir. Seperti bahawa ada ia yang dilihat tadi tu. Allah yang dilihat dalam mimpi oleh seorang yang mimpi itulah. Dia lihat apa? Dengan rupa seorang laki-laki. Contoh. Wa illa bi ankana bi surati rajulin masalan. Masalan itu contoh. Tu. Dalam Arab kata wa illa, dan jika tidak lagu tu. Tidak wajah la yastahilu alaihi ta'ala. Dengan mana wajah mustahil atas Allah Ta'ala. Lagu mana? Bi ankana bi surati rajulin masalan. Dengan sekira-kira bahawa adalah yang dilihat dalam mimpi tadi itu dengan rupa seorang lelaki. Contoh masalan tu satu contoh lah, tak kira lah seorang lelaki kau cahaya kau. Nah, ikut apa saja makhluk. Asal kata makhluk, cahaya makhluk lah. Makhluk laki-laki makhluk. Maka bukannya yang dilihat ia Ta'ala, bukan Allah Ta'ala tu. Falaisa huwa, maka bukanlah ia Allah Ta'ala. Bukan. Bukan. Falaisa huwa, maka bukan Allah Ta'ala tu. Tapi ni khilaf. Nanti dia sebut. Cuma kenapa kau diwak mari pendapat ni dulu? Hak ni pendapat yang rajih, yang kuat. Adapun pani dia kata Allah Ta'ala juga tu. Tapi takwilannya begini. Itu orang panggil qaul yang marjuh. Qaul yang marjuh. Ni qaul yang rajih. Maka bukannya yang dilihat itu ialah Ta'ala. Ini bukanlah yang dilihat tu Allah Ta'ala, bukan. Lepas tu gapo dia tengok tu? Bahkan iaitu misal, contoh, perumpamaan yang menjadi akan misal, akan contoh oleh Allah Ta'ala.
Tu. Bal huwa misalun yakhluquhullah al-maula tabaraka wa ta'ala. Itu contoh, misal bukan Allah Ta'ala kamu tengok tu. Lepas tu gapo nampak kepala orang, kaki orang dah tu ni. Tu orang panggil misal, perumpamaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jangan pula mu iktikad, semalam mimpi jumpa Tuhan, Tuhan jatuh rupa-rupanya. Lelaki rupa. Jangan. Lepas tu hak tengok dalam mimpi tu bukan apa? Contoh yang dijadikan oleh Allah. Bukan lelaki hak mu tengok dalam mimpi tu Allah. Bukan gitu. Dah. Dan dikatakan tatak kala itu bahawasanya melihat ia seorang akan Tuhannya. Kata mimpi jumpa Tuhan tu kok mana? Bukan mimpi jumpa Tuhan lagu tu. Mimpi jumpa laki-laki yang dijadikan perumpamaan oleh Tuhan. Apa ya kata mimpi jumpa Tuhan? Ni yang cerita ni. Dan dikatakan tatak kala itu bahawa melihat ia seorang akan Tuhan tu pada jumlah, mana pada ijmal saja, secara borong, secara mudah-mudah. Wa yuqalu hina idzin innahu ra'a rabbahu fil jumlati. Gitu. Nah, tu kata mimpi jumpa Tuhan tu orang panggil kecek dengan secara ijmal, secara borong, secara jumlah, secara ijmal. Kalau tafsirnya bukan mimpi jumpa Tuhan. Lepas tu mimpi jumpa seorang laki-laki yang dijadikan oleh Tuhan sebagai misal, contoh, perumpamaan. Bukan laki-laki itu Tuhan. Gitu dah. Pas kata mimpi jumpa Tuhan tak? Itu orang panggil dikatakan mimpi jumpa Tuhan jenis mimpi lagu tu orang panggil kecek tu atas jalan ijma, atas jalan borong. Tak nak tafsir satu-satu. Atas jalan jumlah dia panggil. Atas jalan ijma, atas jalan borong gitu je. Kerana apakah kata mimpi jumpa Tuhan padahalnya orang panggil bukan jumpa Tuhan, jumpa dengan laki-laki yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perumpamaan, tapi dikatakan mimpi jumpa Tuhan. Sebagai jalan orang panggil atas jalan jumlah, atas jalan borong, kerana hikmah yang nyata pada ta'bir mimpi. Tu. Kerana hikmah yang nyata, yang jelas pada takbir mimpi. Takbir mimpi ni ilmu tafsir ihlam lah. Tafsir mimpi. Dengan bahawa lagu mana orang panggil takbir mimpi ni? Dengan bahawa dikatakan penunjuk ia atas bagian-bagian. Yang ni laki-laki hak ia tengok dalam mimpi tu, jawab begini. Maka seolah-olahnya Tuhan lah yang menunjuki hamba tadi tu dalam mimpi. Gitu ya. Tu. Li hikmati tuzharu fi ta'birir ru'ya bi an yuqalu yadullu ala kaza wa kaza. Gitu. Kerana apa kau dikata kau orang panggil mimpi jumpa Tuhan secara ijma, secara jumlah? Kerana orang panggil hikmat daripada takbir mimpinya dengan orang panggil dikatakan dalam mimpi tadi tu tunjuk buat begini. Contoh dengan bahawa dikatakan penunjuk ia laki-laki misal tadi tu atas begia-begia. Yang malam mimpi jumpa seorang laki-laki tu kata, akulah Allah, aku nak bagi tahu padamu bahawasanya begini. Contoh. Maka lagu mana? Seorang hak mimpi lagu tu, pertama dia kena i'tikad yang dilihat bukan Tuhan. Kenapa? Kerana yang dilihat tu wajah yang mustahil atas Allah Ta'ala, seorang laki-laki. Lepas tu gapo dia tengok tu? Misal yang dijadikan oleh Allah, perumpamaan yang dicipta oleh Allah Ta'ala.
Lepas tu esok ke dia pergi jumpa dengan tok guru minta takbir mimpi dah dia ni. Dia kata malam mimpi jumpa Tuhan tok guru. Lagu mana jumpa Tuhannya? Oh begini. Kecek lagu tu atas jalan ijma. Apa dikatakan mimpi jumpa Tuhan lagu tu? Kerananya hikmat daripada tafsir mimpi, takbir mimpi itu ada orang panggil dalam mimpi tu menunjukkan begiye. Dah, ikutlah tunjuk orang apa hak baik-baik lah maknanya. Tu contoh. Tapi nak kata dia tu nampak Tuhan, dak. Bukan hak dilihat tu Tuhan tu. Kenapa? Kerana hak dia lihat tu atas wajah mustahil Allah Taala dah. Atas wajah yang mustahil atas Allah Taala. Maka bukan mimpi lihat Tuhan tu. Kerana Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Tengok. Dan kata qil. Qil tu orang panggil sirah tad'if lah tu. Sirah tad'if menunjukkan pendapat yang dhaif. Pendapat ni pendapat yang lemah. Maknanya pendapat yang kuatnya hak tadi mana? Bukan Tuhan. Kalau dia lihat dalam mimpi dia wajah yang mustahil atas Allah Ta'ala. Mana wajah yang mustahil atas Allah Ta'ala? Sama seperti makhluk. Bercahaya ke, berkelip-kelip ke, seorang lelaki ke, seorang gergasi ke, ikut apa saja. Makhluk laga tu. Maka qaul yang rajih itu bukan Tuhan. Lepas tu gapo awak lihat tu? Perumpamaan yang dijadikan oleh Tuhan. Lepas tu kata mimpi jumpa Tuhan juga lagu tu. Atas jalan jumlah aja tu. Atas jalan ijma. Baru mudah. Kenapa? Ada hikmat daripada mimpi tersebut. Bila ditakbirkan, mimpi tu menunjukkan begini atas jalan kebaikan. Ni mimpi jumpa Tuhan. Orang panggil. Ni. Lagu tu je. Baik, tengok. Ini pendapat yang dhaif lah ni. Sebab dia kata, dan kata qil. Wakilah. Dalam Arab kan? Wakilah. Bila sebut kata wakilah ni, kebanyakannya menunjukkan pendapat tersebut dhaif, lemah. Qil tu sendiri orang panggil sirah tad'if. Sirah yang menunjukkan lemah pendapat tersebut. Gitu. Wakilah dan kata qil, ia yang dilihat tu Allah Subhanahu wa taala jua. Kata tu sebab tu lemah. Wakilah huwa aidan. Gitu. Adalah Arab yang mari itulah. Wakilah kata pendapat yang dhaifnya hak dilihat tadi atas wajah yang mustahil atas Allah Taala. Mana seumpama dia lihat seorang laki-laki ataupun warna cahaya berkelip-kelip, gergasi ke apa saja dia lihat. Pendapat dhaif kata hak dia lihat tu Allah Taala dah. Kok mana? Kata laisa kamitslihi syai'. Ni. Tengok dulu. Jangan duk gaduh dak laju. Berat ni. Ni. Tapi pendapat ni dhaif lah, lemah lah. Lepas tu Allah Ta'ala super makhluk lah gitu. Tengok dia hurai. Dan keadaannya dengan ini wajah, yakni dan keadaannya Allah yang dilihat dalam mimpi dengan ini wajah, yakni wajah yang mustahil atas Allah Ta'ala tadi tu. Wa kaunuhu bihadzal wajhi. Wa kaunuhu bihadzal wajhi. Kalau ada orang nak pandai tulis Arab kan, boleh tulis tu. Wa kaunuhu dan bermula keadaannya. Keadaan yang dilihat, Tuhan yang dilihat dalam mimpi tu. Bihadzal wajhi, dengan ini wajah. Apa bihadzal wajhi? Yani wajah mustahil. Wajah yastahilu alaihi ta'ala. Wajah yang tentu tidak di atas Allah Ta'ala tu. Hanya sungguhnya dengan iktibar zihin orang yang melihat. Tentu bahaya. Innama huwa bi'tibar zihnir ra'i. Itu dalam Arab bunyi gitu. Hanya senya yang dilihat dalam mimpi tadi tu. Bi'tibari zihnir ra'i. Apa? Dengan iktibar kepala otak orang yang memimpi. Kalau mimpi Imam Ahmad tu syarah dah. Tengok di video hak lalu. Tengok di video hak lalu. Imam Ahmad lihat Allah di atas wajah laisa kamitslihi syai', di atas wajah la yastahilu alaihi.
atas wajah yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala, yang ni tak serupa dengan makhluk. Tu tak ada cara dah tu. Pas cerita tu Imam Ahmad mimpi jumpa Allah tu kita cerita dah pada apa kuliah yang telah lalu. Tu tak ada gapo dia dah pergi balik mula video hak lalu tengok balik. Baik, jadi pendapat dhaif kata kalau dia mimpi jumpa Allah Ta'ala tapi di atas wajah hak mustahil atas Allah Ta'ala, mana seperti tengok seorang laki-laki atau bercahaya berkelip-kelip, maka pendapat dhaif ni kata Allah Ta'ala dah tu, tapi dengan buat iktibar kepala otak orang yang mimpi tu. Maknanya apa? Orang hak mimpi tu akidah dia tu tak suci, tak bersih. Itu maksudnya. Tu. Adapun pada hakikat, pada hakikat Allah sebenar, maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu. Sebab tu kata dah, wa amma fil haqiqati falaisa huwa ta'ala kazalika. Ingat baik-baik tu. Jangan kita kata ni ada pendapat yang dhaif. Pendapat dhaif pun bukan sebagaimana hak mudakwa. Sebab ada juga orang dakwa yang kata saya lihat Allah Ta'ala atas rupa laki-laki. Pendapat dhaif kata ada, betul tu hak saya lihat. Bukan betul hak awak lihat tu ialah Allah Ta'ala. Ialah Allah Ta'ala yang melihat lagu tu mengikut kepala otakmu yang akidah tu tak bersih. Gitu. Bi'tibari zihni ra'i. Itu. Dia sebut dah dia. Tu. Wa kaunuhu bihazal wajhi innama huwa bi'tibari zihni ra'i. Tu. Dan hanya sungguhnya dengan iktibar zihin orang yang melihat. Gitu. Dan keadaannya Allah Ta'ala dilihat dalam mimpi dengan ini wajah, yang wajah yang mustahil. Mana? Ada tangan, ada kaki, seorang laki-laki. Hanya sungguhnya dengan iktibar zihin orang yang melihat. Itu dibuat kira. Iktibar ni mana? Buat kira. Iktibar tu dibuat kira. Diiktibar mana? Dibuat kira. Zihin mana? Kepala otak. Zihin tu mana? Kepala otak. Zihin orang yang melihat. Orang yang mimpi tu kepala otak dia lagu mana? Kalau kepala otak dia i'tikad Tuhan rata-rata, gitu. Ya i'tikad Tuhan tu cahaya. Tak betul ke Tuhan lagu tu? Dah. Sebab dia kata, adapun pada hakikat maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu. Tu. Wa amma fil haqiqati falaisa huwa ta'ala kadzalika. Itu dalam ibarat Arab bunyi gitu. Wa amma fil haqiqati, dan adapun pada hakikat yang sebenarnya, Allah Ta'ala pada hakikat sungguh ke lagu tu ke? Falaisa huwa ta'ala kazalika, bukanlah Allah Ta'ala seperti demikian itu. Jadi ingat baik, pendapat dhaif pun tidak terima kata apa hak dilihat tu hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Pak kata tadi hak dilihat tu ialah Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala pada pemikiran kepala otak orang hak mimpi tu bukan Allah Ta'ala sungguh-sungguh, bukan. Kepala otak dia lagu mana? Kepala otak dia ada i'tikad selama ni Tuhan jatuh. Ya dia nak jatuh. Ya i'tikad Tuhan bercahaya, berkelip-kelip. Tuhan cahaya ni. Maknanya akidah orang hak mimpi tu sendiri tak betul dah. Faham tak? Maka bagaimana boleh mimpi jumpa Tuhan? Setan tu dia tu ni. Tu. Kena faham molek. Jangan ni bahaya ni, takut ada fofok hok menyamar jadi tasawuf apa? Menyamar jadi apa? Jadi wali wala dah ni, bukan wali kuali dah. Malah jumpa Tuhan ya. Apa dapat dak nak ambil ni ada sungguh di Kota Damansara tu ada. Dia kata jumpa Tuhan jatuh. Jatuh tu. Kita nak jumpa yang Cina. Ada tu bercahaya, berkelip-kelip supaya cahaya pun ada. Macam-macam. Azal dulu lah. Azal dulu rehat lu. Payah sikit ni dia jadi kena rehat banyak sikit. Azal. Balik kanan ada. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية ترف وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Jadi baik ingat dah. Banyak dah duk komen ni mimpi jupuk tulah mimpi. Tak tahu gapo pok ya macam-macam. Mimpi di Pak Maan ni tu hal. Aduh, macam-macam lah. Cuma nak ingat katanya pendapat yang dhaif ni pun menolak kata bahawasanya yang dilihat tu ialah Allah pada hakikat. Hanya dikatakan Tuhan juga bi'tibari zihnir ra'i. Nah, dengan dibuat kira kepala otak orang yang melihat. Kepala otak dia lagu mana lagu tu dia lihat. Jadi hak dia lihat tu hakikatnya begitu sungguh tak? Tak kalau tumpu dengan makhluk kan? Gitu sebab tu ingat balik. Wa qila huwa aidan wa kaunuhu bihadzal wajhi innama huwa bi'tibari zihnir ra'i wa amma fil haqiqati falaysa huwa ta'ala kadzalika. Dah. Dan kata kil, tengok dia katakan tadi. Dan kata kil ia yang dilihat tu Allah Subhanahu wa taala jua. Lepas tu serupa makhluk tu. Dan keadaannya Allah yang dilihat tu dengan ini wajah ini serupa makhluk mustahil tu hanya sungguhnya dengan iktibar zihin orang yang melihat.
Orang lihat tu kepala otak dia lagu mana? Dia pegang Tuhan cahaya, dia lihat cahaya. Tuhan tu cahaya tak? Bukan. Tu. Wa amma fil haqiqati. Dan ada pun pada hakikat sebenarnya Allah Ta'ala tu, maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu. Falaisa huwa ta'ala kadzalika, maka tidaklah Allah Ta'ala seperti demikian itu. Ingat baik-baik. Jadi jangan orang panggil tu tersilap faham pada ibarat ni. Sebab setengah-setengah ajaran sesat tu, pendakwa dakwi tu, dia kata mimpi jumpa Tuhan bercahaya-bercahaya, ada mimpi jumpa orang jatuh. Dia buat kata ni, tengok dalam kitab sebut kata boleh tak tengok orang jatuh tu Tuhan. Ikut kepala tak kita lah. Ni pendapat ulama juga. Pendapat ulama tu betul dah, tapi hak mu faham tu tak betul. Ni ulama tak kata hak tu Tuhan pada hakikat. Hak tu Tuhan ikut kepala otakmu, bukan pada hakikat. Ikut kepala otakmu, jadi kepala otakmu tu belu-belu tu gitu. Kepala otakmu gering-gering tu yellow tu gitu. Lepas tu tu gering yellow blue lah. Gitu jawab dia ada tu ni. Tu sebab ada di kota Damansara mimpi jumpa Tuhan jatuh. Alah kau kata Damansara je kak. Alah kau kata tu cahaya berkelip-kelip. Tina. Macam-macam dah. Dia kata malam mengatik, dia kata lama mengatik gelak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama mengatik gelak ni. Siapa-siapa tidur. Lepas tu Tuhan mari. Mana? Bercahaya, berkelip-kelip. Mari duk memutar atas kepala. Royak ke dia tu bukan Tuhan. Tu bitai dia panggil. Bitai pening. Bitai kamar. Macam cerita tu Jerry tu kan. Kalau belaga dua tu, naik bitai. Dah. Bahaya. Tu orang panggil bahaya. Orang lain ni kalau dia nak dia nak benda hak tinggi tapi tak si naik tangga hak rendah. Nak wukah tinggi selalu. Makrifat khassah. Nak naik tinggi dah. Makrifat amah tak si ngaji. Enggak sih. Ini sifat 20 ini lambat dia kata, lambat tak patuh dia ni. Lambat. Berapa tahun ni? Muka surat 12 baru dia ni. Ya nak mudah, hak cepat, laju, derah. Tu terbabah tu kala-kala je. Terbabah lah. Tu. Bahaya. Macam-macam bahaya sekarang. Maka tiada Allah Ta'ala seperti demikian itu. Inilah pendapat hak kil tadi pun. Jadi sama tak dengan hak pendapat sama juga. Orang panggil khilaf tu khilaf lafzi saja. Khilaf lafzi saja. Kerana di hujung pendapat yang dhaif ni pun falaisa huwa ta'ala kadzalika. Tu bukan hakikat Tuhan. Bukan sebenar-benar Tuhan hak mu tengok tu. Lepas tu kata Tuhan juga tadi, Tuhan ikut kepala otakmu belu-belu tu gitu lah senang. Tu habis. Kemudian dia tutup dengan pendapat orang sufi pula. Tengok dah. Dan telah ditanyakan setengah sufiyah. Tapi dalam ibarat Arab dia kata bukan ditanya. Wa qad qala ba'du sufiyati. Wa qad qala ba'du sufiyati. Dan sungguhnya telah berkata oleh sebahagian daripada orang-orang sufi, orang tasawuf. Ini tasawuf sungguh dah ni. Bukan ditanya. Kalau ibarat Arabnya wa qad qala ba'du sufiyati. Tapi hak kita faridah kita ni dan telah ditanyakan setengah sufiyah yang mendakwa akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam tidur. Betapa engkau melihat faqi lalahu tu baru ditanya. Kaifa ra'aitahu faqala in akasa basari fi basirati. Baik. Wa qad qala ba'du sufiyati, dan sesungguhnya telah berkata oleh sebahagian orang-orang tasawuf. Dia kata mana? Innahu, bahawasanya sebahagian orang tasawuf ni ra'a rabbahu fi manamihi ala wasfihi.
Nah, melihat ia orang sufi ni akan Tuhannya di dalam mimpi di atas sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Mana sifat Allah Ta'ala? Laisa kamisli syai' mukhalafatu lil hawadis. Qiyamu bin nafsi wahdaniyah, di zat dia, qudrat, iradah, ilmu, hayat. Tu atas sifat dia. Tak serupa dengan makhluk. Nampak Tuhan tak serupa makhluk. Makhluk lagu mana? Tuhan dok lagu tu. Orang sufi tengok lagu tu. Ni. Gak orang sufi ni memang dah dia dalam jaga ni pun hati dia tu tak lepas, nafas demi nafas tak putus dengan Allah Ta'ala. Tu kata almarhum Sayyidi guru kita Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, gitulah orang-orang arifuna billah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala sebagai makrifat yang khusus, makrifat yang meliputi haibah di batin hati dia. Bukan makrifat ammah macam kita ni. Makrifat ammah boleh cerita bab Tuhan ni di mulut lidah aja, di hati tu tak tahulah lekat ke dak, ingat ke dak. Ni orang-orang sufi ni dah apa, dia bukan di lidah tapi di hati tu, nafas demi nafas. Setiap denyut nadi dia, nafas naik turun, nafas naik turun. 124,000 nafas ni sehari, 124,000 lah naik. Kedudukan dia, rapat dia dengan Allah Ta'ala. Tu orang sufi tu lagu tu. Hati dia tu tak lepas. Tengok makhluk nampak Tuhan, tengok makhluk nampak Tuhan. Gitu lagu mana? Orang sufi dah ayat lah, ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullaha fihi. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihatlah olehku akan sesuatu makhluk. Tak kira ra'a pertama tu panggil ra'a basar, mata kepala. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihatlah oleh mata kepala aku akan sesuatu makhluk ni. Tidak aku melihat akan sesuatu pun daripada makhluk ni illa wa ra'aitullaha fih, melainkan aku melihat, yakni ra'a yang kedua tu ra'a mata hati. Ni kadang-kadang orang tak faham bahasa orang sufi ni, bahaya juga. Ya i'tiraf. Dia kata ni hulul ittihad lah ni. Tak. Orang sufi tak pernah beriktikad dengan hulul dan ittihad. Hulul ni maknanya Tuhan tu meresap dalam makhluk. Tuhan ni meresap dalam makhluk. Ittihad makna Tuhan ni menyatu dengan hamba. Pada satu martabat tu, bila naik tinggi sangat, Tuhan dengan hamba tu bersatu. Tak ada orang sufi lagu tu. Tu hamba tetap hamba walau naik setinggi mana, Tuhan tetap Tuhan walaupun dia turun tajalli serendah-rendah hamba mana sekalipun. Itu disebut oleh Ibn Arabi sendiri. Itu dah. Jadi kadang-kadang orang baca juga, dia kata ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullah, tidak melihat olehku akan sesuatu makhluk, melainkan aku melihat Allah padanya, pada sesuatu makhluk tadi. Kafir, sesat. Kenapa? Orang tengok je kata, tengok meja, Allah duduk dalam meja. Tengok kursi, Allah duduk dalam kursi. Tengok hajilai, Allah duduk dalam hajilai. Allah tu menyatu dan meresap dalam tubuh hajilai. Hajilai ialah Allah, Allah ialah hajilai. Berat kafir. Jahanam padahalnya perkataan itu bukan maknanya seperti itu. Sebab tu orang tasawuf ni dia mengharapkan kita orang yang tak mengaji mustalahat dia, makna-makna yang dikehendaki, dibuat istilah dalam perbahasan ilmu dia, dilarang keras kita membaca kitab-kitab dia. Takut lagu tu? Takut kalau tidak kita sesat, kita menyesatkan dia. Tu sebab ada dua kumpulan ni yang berbahaya dengan membaca kitab-kitab hakikat, kitab-kitab sufi tasawuf hakikat. Pertama bahaya, dia sendiri sesat. Mana? Dia kata tengok, orang sufi ni rupa-rupanya Masya Allah dia dengan Tuhan ni menyatu, dia dengan Tuhan ni meresap. Saya ialah Tuhan, Tuhan ialah saya. Habis Al-Halal je lah. Cerita Al-Halal je lah. Abu Mansur Al-Halal je. Dia kena pacung tu. Tu jadi sesat kan apa? Kerana ambil zahir, gi'tikad lagu tu. Ada satu puak pula dia baca, sesat orang sufi. Tu tadi dia jadi sesat. Kata Tuhan meresap dalam tubuh kita, Tuhan menyatu dengan kita, kita ialah Tuhan, Tuhan ialah kita.
Hak ni pula, sesak orang sufi ni. Orang sufi sesak. Hak ni menyesatkan orang sufi. Hak tadi, dia jadi sesak kerana dia faham salah perkataan orang sufi. Bahaya dua-dua tu. Ni benda perkara hak kita kena berjaga-jaga. Tak payahlah awal-awal kalau kita tak reti tak usah baca lalu dah. Takut bimbang gitu. Sebab contoh dah perkataan orang sufi. Contoh perkataan Abdul Karim Al-Jili, satu tokoh sufi itu yang sekarang ni beratlah. Kita pun tak faham banyak kitab dia. Kitab dia tu kita tak berapa faham banyak lah. Bahkan kita pun tak setuju dengan zahir kalam dia tu. Kalam dia tu kalau kita faham zahir kufriyah, kufur. Tapi ada beberapanya hak selalu disebut oleh guru kita. Contohnya Al-Jili dia sebut di martabat orang-orang syariat, Allah Rabbun, Muhammad Abdun. Apa? Allah Rabbun, Muhammad Abdun. Allah Tuhan, Muhammad hamba. Muhammad yang dikehendaki itu bukan Muhammad Nabi Muhammad, tapi Muhammad ni insan. Dia fofok dia ni, dia kira maratibul wujud. Dia kira orang panggil tak pucuk wujud ada makhluk ni daripada Nur Muhammad begini-begini macam-macam lah cerita tu. Wallahualam lah, kita pun tak reti lah. Tapi nak ceritanya makna dia tu kadang-kadang kalau kita tak mengaji dengan ahli dia, kita tak faham. Nah, di martabat syariat dia kata Allah Rabbun, Muhammad Abdun. Artinya apa? Kita mengerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah seperti kita hamba. Tuhan itu Tuhan, kita ni hamba. Nampak tak? Kita semaya sebab kita hamba, bukan sebab nak pahala. Jadi situ. Itu maksud Allah Rabbu Muhammad Abdu. Nah, naik martabat tarekat, dia kata Allah zatun, Muhammad sifatun. Payah sikit tu. Allah zat, Muhammad sifat. Kita duk faham Nabi Muhammad tu sifat Allah. Memang kape kalau ada etikat gitu. Allah tu zat, Muhammad sifat tu ngaji mana pula bapak tahik ni. Ni aku duk ngajinya sifat tu wujud kidai bakok mukhalafah qiyamul nasibah dan qudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam. Tiba-tiba Allah zat tu, Muhammad sifat tu. Sebenar makna dia kehendak gini. Orang martabat tarekat, Allah seperti zat, kita ni seperti sifat. Lagu mana? Sifat dengan zat tak boleh bercerah tangga. Seperti itulah orang di martabat tarekat, Allah di hati dia tak boleh bercerah tangga. Allah, nafas demi nafas, tak boleh cerah. Sehingga ada kalam orang sufi tu, kalau aku bercerah dengan Tuhan walaupun satu saat, dihukum kufur atas diri aku. Siapa tahu tu? Tu maksud dia. Tapi kita tak faham bahasa dia tu. Allah zat, Muhammad sifat, aku mana pula dia ni, sesak dah ni. Jadi sama ada kita sesak mana? Kita pun etika Allah tu zat, Muhammad ni sifat bagi Allah, kita sesak. Ataupun Allah zat, Muhammad sifat, sesak apa tahik ni? Dua-dua. Timbul dua kelompok ni. Dengan orang sufi ni bahaya tak bahaya? Sufi hak hakikat ni lah, bukan tasawuf hak fardu ain, sifat mazmumah, sifat memudah. Hak tu tahalli tak ada khilaf tu. Hak tu fardu ainin. Adapun hak jadi berbahaya kalau kita mengarung tanpa guru yang mursyid yang sebenar-benar ahli, itu bukan bak takhalli dan tahalli mazmumah mahmudah tu bukan, tapi tajalli maqamat ahwal. Tu bahaya. Tu bahaya. Tengok Allah Abdun, Allah Rabbun, Muhammad Abdun. Allah zatun, Muhammad sifatun. Nampak? Pelik tak? Pelik. Tapi takbir dia bukan seperti mana hak sesat tu faham. Dan bukan juga seperti orang menyesatkan dia tu faham. Tu. Yang ketiganya Allah Muhammad. Sudah. Allah ni Allah Muhammad. Kalau gitu Muhammad Allah Muhammad Rasulullah tu. Makhluk khalik makhluk gitu. Bukan gitu. Sesat lah orang pergi gitu. Ataupun sesat ni dua kelompok ni. Lepas tu takbir dia lagu mana? Allah Muhammad. Yani Muhammad tu ialah mazhar, tepat tajalli bagi segala sifat-sifat tu. Jama jala qahar kama tu. Muhammad ni bukan Muhammad Nabi Muhammad, bukan. Muhammad yang dikehendaki oleh Al-Jili ni, Muhammad semua makhluk ni. Makhluk ni semua dikatakan Muhammad, cahaya Muhammad. Itu.
Nah, itu contoh ya tu. Saya pun tak reti tu. Pening. Memang pening. Jadi oleh saya buka sikit je tu supaya kita lagu tu makna dia. Loh. Ingat ko makna hok kita faham tadi. Itu je. Banyak lagi. Tapi memang kalau bagi saya tak setuju. Nah, kenapa? Kerana sangat-sangat bahaya kalam-kalam dia tu boleh menyebabkan orang jadi kufur, jadi sesat. Nah, ala kulli halnya seelok-elok tutup awal-awal tak usah baca. Tutup selalu dah ni. Baik, tengok dah. Dan telah ditanyakan akan setengah sufiyah yang mendakwa akan melihatnya Allah Taala di dalam tidur. Ditanya mana? Faqila lahu kaifa ra'aitahu? Tu betapa engkau lihat akan dia? Munafik mana tu hai dalam mimpi? Maka berkata ia setengah orang sufi tadi. Orang sufiyah, orang tasawuf tadi tu. Dia kata terpaling penglihatan mataku di dalam mata hatiku, maka jadilah sekalian aku penglihatan. Tinggi ayat dia ni. Inna akasa basari fi basirati fasartu kulli basaran fara'aitu man laisa kamislihi syai'un. Tu harap ya. Jawab agak sufi tadi, inna akasa basari fi basirati, terpalinglah mataku. Basari itu basar, mata kepala. Penglihatan mataku, mata kepalaku. Begitu. Mataku yang ni mata kepalaku. Fi basirati, di dalam mata hatiku. Jadi akah, jadi terbalik. Mata kepala ni masuk pakai dalam mata hati. Nak pahal mana tahu ni apa maksudnya ni. Bila terpaling lagu tu, terbalik lagu tu. Terpaling ni terbalik in akas ni maknanya terbalik. Bila terbalik mata kepalaku di dalam mata hatiku, kata orang sufi ni, bukan kata aku, kata orang sufi. Fasartu, maka jadilah olehku. Maka jadilah olehku kulli basari, basaran. Gitu. Tu fasartu, maka jadilah olehku kulli tiap keseluruhan diriku ni basaran. Maka jadilah sekalian aku penglihatan. Sebab dia kata gitu. Maka jadilah olehku akan semua sekali tubuh badanku ni basaran, akan penglihatan. Jadi penglihatan berlaku. Apa maksud? Yakni tak ada orang panggil pehok. Seluruh tubuh badan dia, seluruh apa yang ada di atas diri dia dapat nampak zat Allah Ta'ala lah tu. Itulah, itu maksudnya. Dalam mimpi tapi kan. Tu. Maka melihatlah aku, fara'aitu, maka melihatlah olehku. Man laisa kamislihi syai'un, akan mereka ni Tuhan lah. Akan mereka yang ni Allah, yang tiada seperti umpama mereka ini Allah kan itu. Sesuatu pun tak ada. Gapo dia nak, kita tak berapa nak hurai. Kenapa? Kerana takut-takutnya payah nak faham ni. Artinya kesimpulannya begini. Orang sufi ni dia mementingkan basirah daripada basar. Gitu boleh ayat. Dia mementingkan mata hati daripada mata kepala. Maka sebab tu bila orang tanya dia bagaimana boleh nampak Allah Ta'ala, dia kata terbalik mata kepalaku di dalam mata hatiku, maka jadilah aku sekaliannya sebagai penglihatan dapat nampak Allah Ta'ala yang tidak seperti seumpamanya sesuatu sikit pun. Gitu. Artinya orang sufi pun tidak mengiktikadkan Tuhan seperti makhluk. Jadi sebab tu
illa wa ra'aitullah fih. Ra'a yang kedua tu ra'a basirah. Nah, malaikat ma ra'aitu syai'an, tidak melihat olehku akan sesuatu, tidak melihat mata kepalaku akan sesuatu, illa wa ra'aitullah fi, melainkan mata hatiku nampak Allah. Yani nampak semuanya ialah perbuatan Allah. Allah yang menggerak, Allah yang mendiamkan, Allah semua. Tu orang panggil syuhud itu. Nah, syuhud dalam ilmu tasawuf ni syuhud basirah. Dah. Syuhud dalam ilmu usuluddin basar. Beza tu. Baik. Habis luar, baru kita masuk pula dalam. Dia kata dan lagi akan dilihat. Yani dan lagi, yakni harus. Dan lagi, yakni harus akan dilihatkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala oleh mukminun di dalam akhirat dengan tiada kaifiah. Ayalah. Ni hak wajib kita kena iktikad ni. Nampak Allah di akhirat itu harus pada akal dan harus pada adab. Bila akhirat. Adapun di dunia harus pada akal, mustahil pada adab, melainkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Tu. Tu wajib kita i'tikad annallaha ta'ala yajuzu an yura fil akhirati lil mu'minina. Tapi bila kaifin lah tu. Bila kaifin. Apa makna bila kaifin? Tiada kaifiat. Yani laisat karu'yati ba'dina ba'dan. Bukan seperti melihat oleh setengah daripada kita akan setengah yang lain. Artinya akhirat esok fala yura ta'ala fi jihatin. Kita tidak melihat Allah Ta'ala pada pihak. Bukan duduk depan, duduk belakang, duduk atas dak. Wala bilaunin, tidak dengan melihat warna. Wala yura ta'ala jisman, tidaklah dapat dilihat Allah Ta'ala tu dengan Tuhan tu berjising, tidak. Tanazzahallah, tersucilah Allah Ta'ala anzalika, daripada semua demikian itu, uluwan kabira, akan sebagai ternafi yang maha tinggi, yang maha besar. Habis situ. Jadi gitulah kita i'tikad, gitulah harus dapat nampak Allah Ta'ala akhirat esok, tapi nampak kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Habis itu. Kemudian kita akan sambung pula nanti. Dan setengah daripada mumkinat itu ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya, pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni, 3 mazhab telah berlaku. Mana telah memperjalani pendapat pada masalah fi'lul ibad ikhtiariyah ni oleh 3 mazhab. Wallahu a'lam. Tersambung semula pula lah. Beres deh. Tak payah mana ya tak? Beres rasanya. Macam mana? Yang tadi tu kalau tiada tadi yang kita cakap tadi tak ada nama apa tadi. Oh, tu kitab ajilah. Kitab tu sama tak? Tengok. Mata kaki ya. Sama. Cari tadi mata kaki dan telah berkata Qauluhu ni, dan yang dilihat dia di dalam tidur jika ia dengan wajah yang tiada mustahil. Ada dah ni tiada, tak apa, tak payah. Ada saya punya. Yang Tuan Haji punya tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sama.